minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Saya ingat sekali lagi jemaah saya kat sini, apabila dilafazkan selawat pagi-pagi maka kita berselawat. Bimbang kalau kita menjadi orang yang dikecam oleh Saidina Jibril, celaka. Kita tak nak jadi orang celaka. Apabila disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak bersalawat atas baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan je ya. Baik, alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita masuk babak-babak, bukan babak ya, muka surat terakhir surah Taha. Semalam peringatan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa aku cerita pasal Nabi Musa ni? Semalam kita dah baca. Peringatan, Allah kata dah banyak kali dah aku ulang-ulang dalam Al-Quran ni, peringatan demi peringatan. Yang kali ini ditafsirkan melalui penceritaan kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Fir'aun dan Bani Israel. Sampai ayat 95, lebih kurang 98. Cerita Nabi Musa ni 98 tu lah. 97 98 tu itu cerita pasal Nabi Musa. Semalam dah ada pengajaran, dah disimpulkan apa dia pengajaran-pengajaran. Kenapa Allah SWT memfirmankan kisah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kenapa kisah Nabi Musa ni paling banyak. Nabi Musa nabi yang paling banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Dan kenapa Bani Israel bani yang paling banyak sekali disebut dalam Al-Quran ya. Satu, kita tahulah Bani Israel ni dia majoriti nabi pada kalangan dia ya. Taklah semua, tapi majoriti nabi dari kalangan dia. Banyak pengejaran-pengejaran dapat daripada Bani Israel. Ini kita tengok lagi bagaimana atas perancangan Allah. Begitu. Bila kita masuk bab hari ini, kita kena faham atas perancangan Allah lah Nabi Adam dikeluarkan, Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga. Begitu. Walaupun ada hadis kita dah baca di mana ada Nabi apa saya lupa baru ni baca tafsir Ibn Katsir berbalah dengan Nabi Adam. Nabi Adam, kau punya pasal kau salah. Nabi Adam dengan Nabi Isa gitu. Kalau saya jumpa kan saya baca semula hadis tu. Sebab kau salah lah. Kami semua ni dikeluarkan dalam syurga. Dia berbahas sesama dia. Maka penutupnya pada hadis tu ialah memang itulah perancangan Allah. Perancangan Allah, Allah mengeluarkan Nabi Adam supaya apa? Supaya kita ni perjalanan hidup kita dah tersusun. Allah menciptakan kita ni daripada azali lagi dah tahu dah perjalanan hidup kita. Cuma kita je lah nak berusaha supaya sepanjang masa perjalanan hidup kita berada pada landasan yang benar. Diberikan kefahaman agama. Dilorongkan hidup kita di dunia ni, lorong sebagai orang baik-baik. Supaya apa? Mengharapkan. Dengan taatnya kita ni, buat baik, tak buat dosa tu, taatnya kita ni memancing redha Allah. Kita nak rahmat Allah. Itu je. Walaupun keadaan-keadaan dah tentukan ya. Tapi atas usaha kita lah dan mengharap sungguh-sungguh. Sebab apa? Khauf dan roja atau khauf, kita bimbang sebab option ni dua je. Syurga, neraka. Bukan Megamall, East Coast Mall, Contemporary. Tak ada. Yang mana lagi best? Tak ada. Syurga dan neraka. Dua je. Jadi kita kena rasa khauf, takut. Kalau lah na'udzubillah, kena campak ataupun dapat susah. Di akhirat besok campak dan neraka, na'udzubillah. Bukan kita. Kita kena ada perasaan tu, rojak mengharapkan sesungguh-sungguhnya Allah menempatkan kita dalam syurga. Kita bukan boleh harap saja. Kena ada dizahirkan dengan kehidupan. Bukan amalan saja, kehidupan. Seluruh kehidupan kita. Celik mata, tutup mata. Semuanya atas landasan Islam. Ya. Bukan pergi masjid je berjuruh. Dalam masjid berjuruh lah. Keluar masjid mengumpat selalu. Hilang selipar maki selalu. Terlanggar sikit orang dekat parking maki selalu. Tak boleh. Bukan begitu. Kita bukan contoh mudah apa. Kita masuk masjid pergi tandas. Kita masuk masjid pergi tandas kan.
Berjuru sangatlah kita pergi masjid. Masuk tandas tak jaga kebersihan. Selipar lepas pakai campak merata kan. Padahal tok-tok siap susun lawa dah kat jamban kan. Salah ke kita nak payah ke kita nak susun semula. Itu saya ambil contoh mudah-mudah. Sebab tu adab akhlak kita bersendirian pun dalam jamban tu pun kita ni orang Islam juga. Cantiklah akhlak kita, jaga kebersihan. Kalau kita masuk tak bersih, kita bersihkan. Ya, kita bersihkan supaya orang selepas tu dapat bersih. Gitulah. Walaupun orang tak tahu pun. Amirul Hakim yang membersihkan jamban. Tapi Allah tahu kan? Allah tahu. Kita kehidupan kita tu kena begitu. Cantik sama-sama. Ini pakai kepiah duduk dalam kereta, jam sikit, pangpau makin lama, apalah mai di depan ni, bangang betul slow. Terkemut-kemut, mau berceceh dalam kereta ya, maki hamun ya. Kepiah atas kepala. Contoh begitu. Jadi kita Islam ni Islam sepenuhnya. Hatta sampai bab kebersihan jamban, susun selipar keluar jamban tu. Bagi cantik Islam kita tu. Begitu. Jadi kehidupan kita ni Allah dah susun bermula pada hari ni. Kita dah jumpa dah bab ni sebelum ni kan? Kita jumpa dah bab ni dan surah-surah lain kita dah jumpa bab bagaimana Nabi Adam diturunkan. Ini diperingatkan lagi. Jadi berbalik pada tadi, akhlak kita dalam membaca bab-bab begini ialah kita tahu itu semuanya ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Memang tak selayak ni kita kata sebab Nabi Adam lah kita ni tak duduk syurga. Bukan begitu. Memang ketentuan Allah untuk perjalanan hidup kita di dunia ni. Dan disitulah bermulanya musuh utama kita iaitu Iblis. Allah dah tentukan. Allah dah bagi tahu dah kita sebelum ni kan. Musuh kita ialah Iblis dan syaitan. Dan Allah dah bagi tahu kita sebelum ni dah. Iblis dan syaitan tak boleh langsung nak paksa kita buat sesuatu. Betul tak? Tak boleh. Allah kata, siapa yang mengaku? Iblis yang mengaku. Tak. Walaupun kat dunia kau ikut cakap aku, kat sini aku lepas diri. Nafsi. Iblis ni dah mengaku. Tak ada. Kerja aku seru je. Engkau yang nak buat. Dia kata, kan? Kita dah tahu dah semua tu. Tujuan kita belajar-belajar ni supaya kita ada semangat nak melawan bisikan Iblis dan syaitan. Ada ulama' kata orang macam kita ni, orang macam awak lah. Orang macam saya lah. Awak tu mungkin kuat lagi. Orang macam saya ni, orang awam ni, Iblis tak datang pun. Syaitan je datang. Ya, Iblis kata, ni lemah-lemah ni aku hantar askar-askar aku je. Ya. Nauzubillah. Hari ini kita jumpa bab bagaimana Nabi Adam dikeluarkan daripada dalam syurga. Bagaimana di hujung surat ni kita akan jumpa dua ayat mengatakan orang yang sesat akan dihidupkan balik nanti ke akhirat sebagai orang buta. Dan dia komplain, kenapa aku buta ni? Dulu kat dunia kan aku celik, kenapa sini aku buta? Nanti akan ditafsirkan. Ya. Buta tu buta pada hati dia, tak mengikut perintah Allah ketika di dunia. Wallahu a'lam. Besok penamat. Panjang umur kita besok penamat surah Taha, masuk surah baru. InsyaAllah. Silakan ayat 114 sampai 125. Ini penerbit pilih berpaling dari Al-Quran menyebabkan kesempitan hidup. Nanti kita tengok kenapa penerbit pilih masuk. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد
هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخ وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العظيم. Terjemahan, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau, yakni Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Nota 525. Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah untuk meniru bacaan Jibril alaihissalam, kalimah demi kalimah sebelum Jibril alaihissalam selesai membacakannya, agar Nabi Muhammad SAW menghafal dan betul-betul memahami ayat yang diturunkan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku, dan sesungguhnya telah kami pesankan. Nota 526, pesan Allah ini tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemahuan yang kuat padanya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis yang menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan bagi isterimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua daripada syurga, nanti kamu celaka. Sesungguhnya ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu kedua-dua mereka, yakni Adam dan Hawa, memakannya. Lalu terbukalah oleh kedua-duanya aurat mereka dan mulailah kedua-duanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di syurga. Maka telah derhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Nota 527. Yang dimaksudkan derhaka di sini ialah melanggar larangan Allah kerana lupa tidak sengaja, sebagaimana disebutkan dalam ayat 115 surah ini. Dan yang dimaksudkan sesat ialah mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Kesalahan Adam alaihissalam meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa sudah disebutkan derhaka dan sesat kerana tingginya martabat Adam AS dan untuk menjadi teladan bagi orang besar dan pemimpin-pemimpin agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang walaupun sedikit. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Nota 528, Allah memilih Nabi Adam AS untuk menjadi orang yang dekat kepadanya. Dia, yakni Allah, berfirman, turunlah kamu berdua daripada syurga bersama-sama. Sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, maka ketahuilah barang siapa mengikut petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.
Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat. Tafsir Jalalain. Qala bita. Allah berfirman, turunlah kamu berdua wahai Adam dan Hawa bersama anak cucumu minha daripada syurga. Jami'an ba'dukum secara bersama-sama sebahagian keturunanmu li ba'din adu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain disebabkan sebahagian daripada mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain. Fa imma, lafaz imma ini asalnya tadi daripada huruf insyartiyah syarat dan diidghamkan kepada huruf ma'zaidah tambahan. Ma'zaidah tambahan. Ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya. Jika datang kepadamu petunjuk daripadaku berupa Al-Quran, fala yadhillu, maka di dunia ini ia tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Wa man a'rada 'anil dzikri, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanku iaitu Al-Quran dan tidak beriman kepadanya, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan kami akan mengumpulkan orang yang berpaling daripada Al-Quran itu pada hari kiamat dalam keadaan buta penglihatannya. Tafsir At-Tabari. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Adam alaihissalam dan Hawa, turunlah kamu berdua daripada syurga ke bumi, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lainnya. Artinya kamu berdua adalah musuh bagi iblis dan keturunannya, dan iblis adalah musuh kepada kamu berdua berserta keturunan kamu berdua. Firman-Nya, jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, artinya jika datang kepadamu wahai Adam, Hawa dan iblis petunjuk daripadaku, artinya penjelasan kepada jalanku dan agama yang telah dipilihnya untuk makhlukku, maka ketahuilah sesiapa mengikuti petunjukku, siapa yang mengikuti penjelasanku dan mengamalkannya serta tidak menyimpang daripadanya, dia tidak akan sesat, maka tidak akan hilang daripada tujuan kebenaran, melainkan dia akan menuntun di dunia dan memberi petunjuk, dan tidak akan celaka nanti di akhirat dengan siksaan Allah, kerana Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan menyelamatkannya daripada azabnya. Pada para ahli takwil, tafsir mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan di atas. Al-Husain bin Yazid At-Tahan menceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Allah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa yang ada di dalamnya, tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Kemudian dia membacakan ayat, maka ketahuilah sesiapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ali bin Sahl al-Ramli telah menceritakan daripada Ibnu Abbas, dia berkata, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa yang ada di dalamnya, nescaya Allah akan memelihara dan menjaganya daripada kesesatan. Abu Ja'far At-Tabari berkata, aku menduga bahawa maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah sesiapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, ialah di akhirat nanti. At-Tabari. Riyadus Salihin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki kecemburuan dan orang mukmin juga memiliki kecemburuan. Kecemburuan Allah adalah apabila seorang mukmin mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran tentang dijauhkannya perkara yang haram, kerana melakukan hal yang diharamkan akan menyebabkan Allah marah kerana cemburu. Hadis Nabawi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW baginda bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada sebatang pohon ada sebatang pohon yang seorang pengendali kuda harus berjalan di bawah naungannya selama 70 atau baginda menyebutkan 100 tahun, dan itu adalah pohon khuldi. Hajjaj menyebutkan atau selama 100 tahun pohon khuldi. Atau aku bertanya kepada Syu'bah, apakah itu pohon khuldi? Maka dia menjawab, di dalamnya tidak ada pohon kecuali pohon itu. Hadis riwayat Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal.
Hadis Qudsi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Rabbmu telah berfirman, kalau sahaja hamba-hambaku taat kepadaku, nescaya aku akan menyiram mereka dengan hujan di waktu malam, dan aku akan menerbitkan matahari kepada mereka di waktu siang, serta aku tidak akan memperdengarkan suara halilintar kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah SWT termasuk beribadah kepada Allah dengan baik. Dan Rasulullah bersabda, perbaharuilah iman kamu. Maka dinyatakan kepada baginda, bagaimana kami memperbaharui iman kami, wahai Rasulullah? Baginda bersabda, perbanyakkanlah mengucap la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ya. Pada nasihat baginda Rasulullah SAW untuk kita memperbaharui iman dengan mengucapkan la ilaha illallah tu, kalimah agung tu, kita juga kena faham bahawa ada hadis lain daripada baginda Rasulullah SAW bagi reminder kepada kita, janganlah kita na'udzubillah masuk sebahagian daripada umat dia yang paginya Islam, kemudian dia kafir, dia Islam balik, dia kafir balik, Islam balik. Begitulah hidup dia. Kenapa? Sebab banyak melakukan perkara-perkara syirik, na'udzubillah. Na'udzubillah. Tanpa sedar telah mensyirikkan diri sendiri. Ingat, syirik besar, syirik kecil, kadang-kadang kita dengar takrifan begitu kan. Syirik besar, syirik kecil, tapi sebenarnya tak ada besar kecil. Besar berlaku. Yang kecil itu sebenarnya tersembunyi. Riak, takabur dan sebagainya. Itu yang tersembunyi. Tak sedar. Syirik besar tu menyembah berhala dan sebagainya lah. Itu syirik besar. Menyerahkan diri kepada Tok Bomo tu Bomo kata begini, kita percaya semua kita buat. Itu sebahagian daripada syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Kemudian daripada tafsir At-Tabari itu kita fahamlah secara amnya senang kita faham. Tajuk penerbit pun terpilih, berpaling dari Al-Quran menyebabkan kesempitan hidup, bukan sempit saja, sesat terus. Paling daripada Al-Quran boleh menyebabkan kesesatan yang nyata. Macam senang nak faham kan? Tapi kalau pada amalannya tak ada lah. Semayang 5 waktu, alhamdulillah. Tapi banyak amalan lain kita tak buat seperti mana yang Allah dan Rasul dah nyatakan. Allah dah menyatakan dalam Al-Quran, dah suruh, dah halang, Rasul dah syarahkan kepada kita, para sahabat dah terjemahkan, ulama-ulama dah memasyhurkan dia punya hukum hakam dia, tapi kita tak buat. Berpaling pada Al-Quran lah tu. Apa-apa sajalah. Kita biasa sebut benda-benda yang zahir saja. Tapi tengok benda lain. Muamalat kita macam mana? Halal ke haram rezeki yang datang daripada muamalat kita? Apa-apa saja. Perbankannya, insurannya, perniagaannya, minat MLM-nya. MLM kita tu hal syariah ke tak syariah? Syariah tak syariah tu halal lah. Rezeki kita tu. Kan sikit cepat kaya tu haramnya. Banyak tak jaga bahagian tu. Semua nak kaya kan, tapi tak jaga bahagian tu. Jadi kita jangan sekali-sekali berpaling daripada Al-Quran dalam semua kehidupan kita. Dalam semua kehidupan. Ingat, kita ni, lawa-lawa ni, syaitan duga bab apa? Bab kehidupan biasa. Bab amalan dan kehidupan biasa. InsyaAllah syaitan tak ajak kita pergi disko dah. Syaitan tak ajak kita minum arak. Syaitan tak ajak kita terkinja-kinja, seksi-seksi, keluar perhiasan diri. Dada terkeluar, buntut terkeluar, tak ada dah lelaki perempuan ni pakai seluar pendek, tak ada dah. Syaitan goda kita dalam kehidupan yang biasa. Amalan seharian kita tak rasa yang benda-benda tu dosa. Kita tengok TV kat rumah tu baru ni pada tuan guru doktor sekolah kata TV kat rumah ni dimulakan dengan baik. Dia kata ada baca Al-Quran. Baca Al-Quran negaraku pagi-pagi. Tutup pun baca Al-Quran enggak, tapi tengah-tengah. Apa ada tengah-tengah tu kat TV kita? Itu kat TV nasional lah. Kat TV yang internet ni tak ada. Baca Al-Quran lah. Terus tengok cerita lah. Kita tengok cerita tu, kita terasa tak maksiat bila tengok perempuan seksi, bercium, tergolek-golek, pakai bikini, orang tengok Olimpik, orang terjun dalam air tu. Kalau kita tak rasa dah kita benda tu dosa, maka kita dah dibiasakan dengan maksiat. Pada bab tu lah. Bab lain pun sama juga. Kita beli insurans, kita main bahan je apa-apa insurans, kita tak rasa dah. Padahal benda tu benda yang berdosa. Kalau kita berniaga pula, selagi kita nampak benda tu kita jual barang halal. Tapi dia punya skim perniagaan dia tu tak syariah. Tak syariah maksudnya haram. Kita tak rasa. Kita tahu kita jual barang halal je. Wallahualam lah apa-apa. Jual Tupperware. Jual Tupperware,
brand, bukan brand tak apa lah. Produk tu mungkin halal. Skim dia tu, MLM dia mungkin tidak syariah. Tak syariah, tak halal. Itu satu bab. Bab Nabi Adam tu semua dah masyhur. Cuma jangan tinggal doa Nabi Adam dalam seharian hidup kita. Sebahagian daripada lafaz istighfar. Apa dia doa Nabi Adam? Yang turun ke bumi, dia pun melafazkan beberapa lafaz taubat yang diterima oleh Allah. Kita dah jumpa dah. Surah-surah sebelum ni. Surah apa? Al-A'raf gitulah. Tak salah. Apa dia doa Nabi Adam? Siapa nak cuba? Hafal dah doa ni. Tak tahu dia kot. Terlupa. Kita dah jumpa dah masa kita review. Tak salah Al-A'raf. Al-A'raf. Rabbana zalamna. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa dia. Surah, tak salah Al-A'raf, carilah. Begitu. Rabbana zalamna. Dia mengadu, bukan dia lah. Nabi Adam dah ajar kita mengadu bagaimana kita ni menzalimi diri kita. Ya Allah, aku ni banyak menzalimi diri aku sendiri ni. Kalaulah kau tak ampunkan jahanam aku. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Kalaulah kau tak ampunkan ya Allah bagi rahmat pada aku ni, jahanam aku dah. Rugi macam tu. Jadi ini salah satu daripada lafaz istighfar. Lepas sembahyang tu, daripada Sayyidatina Aisyah kata Rasulullah istighfar berapa kali? 3 kali. Tapi lafaz istighfar tu Aisyah tak bagi tahu. Jadi apa-apa saja. Kita boleh astaghfirullah. Kita boleh astaghfirullahalazim. Kita boleh astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita boleh lafaz istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita pun boleh dengan lafaz istighfar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu antara lafaz-lafaz istighfar yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, senang. Wallahu a'lam. InsyaAllah besok penutup kepada surah Taha. Nabi pilih tajuk sabar memerintahkan keluarga untuk solat. Dalam banyak-banyak amal ibadah yang nak kena istiqamah berusaha. Kalaulah masih ada lagi ahli keluarga yang tak bersolat, ialah bab solat. Dia tak pakai tudung, tak apa. Dia main badminton pakai seluar pendek sama pancu gunalan seluar, tak apa. Solat tu dulu. Solat. Lekat solat tak apa. Slow-slow yang lain pula. Jangan tak lekat solat. Jangan tak lekat solat. Berkata saya kongsi dulu pengalaman sahabat bawa Grab, bawa 2 lesbian pergi rumah tamu kan. Nasihat dia ialah solatlah. Macam mana ni bang? Tak apa, solatlah. Jangan tinggal solat. InsyaAllah dengan solat tu akan mencegah daripada kemungkaran. Kalau hadir kepada dia. Worst case scenario, solat dulu. Jangan nasihat kau ni macam ni pakai tudung cepat apa semua ni keluar kau jangan kerja bank ni haram apa semua. Ada suruh dia solat dulu. Kalau dia teruk sangatlah solat dulu. Solat jangan tinggal. Dah clear bab solat, baru pergi lain. Baru pergi bab lain. InsyaAllah. Wallahu a'lam. InsyaAllah besok kita tamatkan. Panjang umur sihat tubuh badan kita, tamatlah surah ni dan masuk surah apa? Al-Anbiya. Masya-Allah. Slow-slow. Pelan-pelan kayuh dah masuk surat 300 lebih. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.